Kita dikejutkan dengan penangkapan seorang wanita yang dikaitkan dengan ajaran dikenali sebagai perjalanan mimpi yang terakhir. Alhamdulillah i'ada wa abda wa syukru lahu ala man ama wa asda. Ashhadu an la ilaha illallah man ittaba'a huda fala yadillu wa la yashqa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kariman rasulan wa syarrafa abda. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa hudda amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia yang penuh kemuliaan ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian untuk terus memekukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari setiap bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan bicara, ingin khatib memberikan peringatan. Marilah kita bersama-sama meninggalkan perkara-perkara lagha yang bertentangan dengan sunnah serta adab, yaitu tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Hal ini termasuklah perbuatan seperti berbual-bual, tidur dengan sengaja, dan bermain telefon bimbit. Bagi melengkapi kewajiban sholat Jumat pada hari ini, marilah bersama kita menghayati khutbah yang bertajuk Jauhi Akidah yang Sesat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saban tahun kita mendengar kisah dan berita mengenai ajaran sesat yang berlaku dan menular di negara kita. Beberapa bulan sebelum ini kita dikejutkan dengan penangkapan seorang wanita yang dikaitkan dengan ajaran dikenali sebagai perjalanan mimpi yang terakhir. Perkara ini tular apabila sebaran video mengenai seorang individu yang mendakwa dirinya boleh berhubung terus dengan Allah, malaikat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kes-kes seumpama ini bukan baru sahaja berlaku, malah terdapat banyak lagi ajaran dan fahaman yang mengelirukan yang telah berlaku di negara kita sebelum ini. Ajaran ayah bin Rasul Melayu menyembah matahari dan sebagainya tidak akan berlaku sekiranya umat Islam memiliki ilmu dan kefahaman yang kukuh. Menitik beratkan pegangan tauhid adalah satu kemestian, kerana tauhid menjadi kayu ukur sama ada seorang itu beriman atau sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang bermaksud, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutilah terus agama Allah, yaitu agama yang telah Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya
tidaklah patut ada sebarang perubahan pada penciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wahai tetamu Allah yang dimuliakan, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika kamu melihat seseorang boleh terbang di udara dan boleh berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur pribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, bagaimana kita dapat mengenali sama ada sesuatu ajaran itu merupakan ajaran yang menyeleweng daripada akidah sebenar? Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, ciri-ciri ajaran sesat yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah dibahagikan mengikut 3 kategori, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Dari segi akidah, antaranya adalah dengan mengaku diri sebagai Tuhan, Nabi dan Rasul, mendakwa mengetahui perkara ghaib, bertemu Allah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedar, mencerca ahli keluarga dan sahabat baginda, dan banyak lagi. Daripada aspek syariat pula, antaranya seperti mengubah sesuatu ibadah fardu yang telah disyariatkan, menolak kandungan dan yang terdapat di dalam Al-Quran serta hadis, dan menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala dari segi akhlak adalah dengan mendakwa Allah hanya menilai kebersihan batin dan tidak perlu mengikut syariat sekiranya tasawuf telah sempurna. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping penggunaan teknologi komunikasi yang semakin canggih, pengaruh ajaran sesat di negara juga mudah berkembang luas kerana modus operandinya yang licik. Sebagai contoh, bala akan menimpa sekiranya para pengikut mendedahkan apa yang mereka pelajari kepada orang lain. Malah mereka juga bijak memujuk orang-orang yang berpengaruh, berharta dan berpangkat agar mendapat kedudukan mulia di sisi masyarakat. Selain itu, hanya ketua-ketua dalam kumpulan mereka sahaja dilihat sebagai seorang yang istimewa, yang perlu dirujuk, dipuji dan bersifat maksum. Maka jelaslah pegangan sebegini sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar dan mampu menjerumuskan seseorang ke lembah kesesatan. Mendakwa diri mengetahui perkara-perkara ghaib sebenarnya telah menyalahi dan bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Maksudnya, katakanlah lagi, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah, dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula, yaitu sesudah mati. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sesuatu yang pelik apabila masih terdapat segelintir masyarakat yang masih mengikuti berbagai ajaran sesat dan menyeleweng sehingga hari ini. Berdasarkan sejarah Islam, golongan sesat telah wujud sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ajaran yang dibawa oleh Musailamatul Qazab yang mendakwa dirinya Nabi, dan mereka reka ayat untuk menyaingi Al-Quran. Sememangnya ajaran sesat akan sentiasa wujud pada setiap zaman, sama ada disebabkan oleh kejahilan, kedegilan, mempercayai ilmu daripada sumber yang tidak benar seperti Google dan YouTube dan sebagainya. Ingin sentiasa dipuja dan disanjung, keinginan untuk menjadi berbeza
serta tunduk kepada hawa nafsu. Para pengikut pula cenderung kepada sifat ta'asub, mengagung-agungkan pemimpin atau ketua kumpulan mereka secara melampau, melebihi kedudukan para nabi dan rasul. Maka atas sebab itulah kita